Kali ini saya nak kongsi tentang pelancongan sejarah yang mengaitkan dengan lokasi ataupun tempat yang dikaitkan dengan peristiwa hitam sesebuah negara. Dalam video yang lain yang saya pernah share dekat ML Studio ini berkenaan dengan peristiwa hitam dalam negara Kemboja. Ialah video yang ada title Wak Nat tu lah. Video itu menceritakan bagaimana saya pergi ke padang pembunuhan Cheng E, yang mana kawasan padang pembunuhan ini mencatat kematian terbanyak, iaitu 20,000 mayat dekat padang pembunuhan ini sahaja. Itu peristiwa hitam ketika era pemerintahan Khmer Rouge di Kemboja. Tetapi kenapa pemerintah Kemboja menjadikan padang pembunuhan ini sebagai subjek untuk pelancongan sejarah? Kerana ini memberi manfaat sama ada kepada pengunjung yang hadir dan juga kepada orang tempatan. Kepada pengunjung yang hadir, mereka dapat belajar sejarah, kerana pembelajaran sejarah tidak semestinya hanya perlu melalui tulisan-tulisan dalam makalah ataupun dalam buku ataupun dekat poster dan sebagainya. Tetapi pembelajaran itu akan lebih real lagi kalau seseorang itu dapat jejak ke kawasan-kawasan tersebut. Kepada orang tempatan, mereka dapat reflect bahawa ini ialah sejarah hitam yang pernah berlaku dalam negara mereka. Dan mereka perlu belajar bagaimana untuk mengelak peristiwa seperti ini terjadi. Faedah kepada orang tempatan yang kedua ialah pelancongan sejarah ini dapat menjana ekonomi kepada orang di persekitaran kawasan tersebut. Selain daripada pelancong datang membeli tiket dan sebagainya. Saya ambil contoh dekat padang pembunuhan Kemboja tu, ada bisnes tuk-tuk. Tuk-tuk ni macam Thailand lah, kereta 3 roda tu. Ada bisnes kedai makan dan sebagainya. Jadi ini merangsang ekonomi setempat. Yang kedua yang saya ingin mengangkat contoh ialah di tembok Berlin. Penyatuan bangsa Jerman setelah mereka berpisah atas nama Jerman Barat dan Jerman Timur berakhir semasa tembok Berlin ini diruntuhkan. Namun adakah pemerintah di Berlin terus menghapuskan tembok-tembok tersebut? Tidak. Sebaliknya, mereka menjadikan tembok Berlin yang masih lagi tersisa itu sebagai subjek untuk pelancongan sejarah. Dan sebenarnya banyak lagi. Kita sebagai penganut agama Islam sekalipun, sekiranya kita pergi menunaikan ibadah umrah ataupun haji dan sebagainya, ramai pakej-pakej pelancongan menawarkan untuk pergi ke Taif, sedangkan ia out of context daripada ibadah haji dan umrah itu sendiri. Tetapi apa yang cuba dibangunkan ialah mereka singgah ke Taif untuk merasai suasana yang mana Rasulullah berehat dan kemudiannya mengalami peristiwa yang tidak sepatutnya berlaku kepada baginda, yang ni kita sedia maklum lah. Sebelum ini saya ada ceritakan tentang lokasi-lokasi berkaitan dengan tsunami. Mereka komersialkan perkara tersebut, tempat-tempat tersebut itu sendiri. Jadi kenapa melihat kepada komen-komen berkenaan dengan tempat pendaratan Jepun di Tanah Melayu ini, apabila saya mencadangkan supaya diwujudkan macam muzium dan sebagainya ataupun mempromosikan agar dapat dibangunkan ekonomi masyarakat setempat, ada yang begitu allergic dengan menganggap bahawa kita cuba nak mengangkat penjajah, mempromosikan pelancongan sejarah yang dikaitkan dengan peristiwa hitam sesebuah negara, penjajahan dan sebagainya, belum tentu mengagung-agungkan penjajah sebenarnya. Dalam konteks yang lain, ya, seperti contoh di Melaka, kita dapat lihat bagaimana Portugis telah menghapuskan tamadun-tamadun Kesultanan Melayu Melaka. Tapi dalam konteks yang lain, pelancongan sejarah berdasarkan tragedi hitam dalam sebuah negara boleh dibangunkan sebagai peringatan kepada diri kita sendiri, peringatan kepada pelancong asing yang datang, dan juga peluang untuk mengangkat ekonomi masyarakat setempat agar semua dapat merasa manfaat daripada sumber sejarah yang ada di dalam negara kita.